Assalamualaikum tuan-tuan dan puan, apa khabar? Selamat kembali bersama-sama saya Kartina Abdul Ghani. Saya seorang mobile app trainer dan pada hari ini saya akan meneruskan sharing saya iaitu 14 hari app challenge, iaitu bagaimana tuan-tuan dan puan boleh membina kuis. Saya rasa saya dah over promise 14 hari straight untuk membuat apps setiap hari dan saya nak kena buat dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris, rendering nak ni apa semua memakan masa yang lama, tetapi saya tu macam itulah sebab saya dah keluarkan perkataan tersebut. Saya akan cuba usahakan, tapi saya rasa selepas ini saya akan buat satu bahasa Malaysia satu hari, satu bahasa Inggeris satu hari. Okey, tak apalah tuan-tuan dan puan, mari kita teruskan sebab saya rasa ramai di antara kita, terutama sekarang ni cikgu-cikgu yang mengajar online. So kalau dapat membuat aplikasi kuis ni untuk anak-anak buah cikgu, ataupun kita mempunyai para peserta kita membuat soalan-soalan UPSR, soalan-soalan SPM yang mana yang ABC lah, kuis kita ABC, tuan-tuan puan boleh bina untuk pengajaran tuan-tuan puan dan dalam masa yang sama juga boleh menjana pendapatan apabila anak-anak murid tuan-tuan puan menggunakan aplikasi tersebut untuk apa sajalah yang tuan-tuan puan nak test mereka, dan tuan-tuan puan dah ada dah memang capture crowd dan boleh membina aplikasi, boleh menjana pendapatan yang hebat. Bagi yang lain-lain pula, kalau tuan-tuan puan tahu peraturan membina aplikasi ke Google dan Apple, selalunya kita ni kalau nak guna copyright trademark image ni memang tak boleh. Tapi bila kita buat quiz, dia adalah macam perkiraan keadaan, tapi ada cara dan tekniknya supaya kita tak jatuh di dalam situasi melanggar peraturan trademark copyright images So hari ni saya akan cuba usahakan untuk menunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan bagaimana mudahnya untuk membuat aplikasi kuis menggunakan sistem kita. Okey, baik, kita teruskan. Apa persediaannya dan juga apa jenis kuis yang kita boleh buat. Okey, pertama kita boleh buat kuis dengan gambar dan kemudian kuis tanpa gambar. Maksudnya di sini tuan-tuan puan, kita boleh buat soalan bergambar, jawapan tak bergambar, ataupun jawapan dengan bergambar, ataupun soalan lepas tu jawapan. Pilih mana yang yang betul lah kan, dia A, B, C, D. Dan kita boleh juga ada satu soalan sahaja yang betul, kita boleh juga ada multiple soalan yang betul. Itu semua kita buat dalam setting tuan-tuan puan, dalam setting. Okey, dan kemudian kita boleh akhiri kuis tu dengan markah. Kita boleh akhiri kuis tu dengan markah. Dan kemudian peserta-peserta kita, makna pengguna-pengguna app kita boleh mendapat jawapan kepada setiap kuis tu. Makna dia jawab soalan nombor 1, dia salah, dia dah dapat jawapan dia. Nombor 2, dia dapat jawapan dia. Kecuali kalau betul lah. Ataupun tuan-tuan puan boleh buat di akhir soalan. Okey, ataupun tuan-tuan puan boleh tak payah bagi jawapan sebab kita nak dia buat berulang-ulang kali, Dan juga saya lupa nak masuk ni, kita boleh tetapkan masa. Kita boleh tetapkan masa. Kita boleh buat level easy, intermediate, difficult. Makna yang difficult ni dalam masa 3 saat kena jawab. Cepat sangatlah tuan-tuan puan, 10 saat ke apa kan. 20 saat, 60 saat. 60 saat tu lama lah kalau kuis. Terpulang kepada tuan-tuan puan, kita boleh juga tentukan masa, Kita boleh juga tentukan masa. Dan kita boleh ulang balik semula kuis. Maknanya kita boleh suruh peserta ulang balik atau dia boleh buat sekali trial sahaja. Okey, so persediaan untuk membuat, ini e-commerce pula ni, saya ubah ni. Ni adalah kuis. Untuk kuis app. Okey, persediaan gambar. Kalau tuan-tuan puan guna gambar lah, kita resize 180x120. Kalau tuan-tuan puan telah sertai program kita, tak tahu macam mana nak buat image editing, boleh check dengan video-video saya yang lain, untuk image editing. Seperti kebiasaannya, kalau tuan-tuan puan dah mendengar app challenge saya ni dah hari yang ke-7, icon, homepage dan splash screen adalah benda yang mesti kena buat.
Benda yang mesti kena buat. Setiap app ini kira macam benda wajib lah. Kalau tak ada, app tak boleh publish. Okay, icon size dia adalah 1024, 512, 256. Seperti kebiasaannya, kita buat 1024 dulu dan kemudian kita resize down. Okay, homepage dan splash screen, kedua-duanya adalah sama size, 2732, dan tuan-tuan puan boleh guna image yang sama ataupun tuan-tuan puan boleh buat image yang berbeza. Terpulang ikut masing-masing. Okey, sekarang mari kita terus ke sistem. Okey, kalau tuan-tuan puan telah membeli sistem kita sila buka sekarang pada mereka yang masih belum beli, nak tengok-tengok macam mana ya ke boleh buat tanpa coding ni, Katina ni ya ke ajar boleh buat tanpa coding ni. Sila lihat dia tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, sistem kita memang kita boleh buat aplikasi tanpa coding tanpa memerlukan pengetahuan coding. So apa yang akan saya tunjukkan, kita akan fokus pada feature pages. Itulah kira macam engine kereta. So itulah dia engine aplikasi tuan-tuan puan-puan. Tak ada engine ni kereta tak boleh jalan, aplikasi kita tak boleh berfungsi. Yang mana saya akan tunjukkan sampai kita boleh publish ke Google Play Store, Apple App Store, iaitu kita boleh generate source code dia dan juga APK-nya. Okey, bila nak publish tu next step dah tuan-tuan puan. So pada peserta-peserta yang telah menyertai kita, sila refer video dan manuals yang telah saya sediakan untuk final step. Tapi yang ni kita nak tunjukkan step buat quiz app saja. Yang mana tuan-tuan puan boleh menjimatkan kos, menjimatkan masa kerana tidak perlu bergantung pada orang lain. Kalau macam cikgu-cikgu, terus boleh buat. Besok nak bagi quiz hari ni boleh buat. Sambil-sambil nanti kan anak murid jawab soalan kuis tu, kita jana pendapatan sebab kita bubuh iklan. So macam kuis ni sebenarnya aplikasi yang kita boleh katakan sebagai aplikasi passive income. So kita punya sistem boleh buat apps untuk passive income, boleh buat apps untuk business. Sebelum ni saya tunjukkan membina aplikasi menggunakan untuk e-commerce. InsyaAllah esok kalau semua okey, line okey, sebab itu kena lama sikit, saya akan tunjukkan e-hailing app ataupun maybe hari yang ke 9 ataupun ke 10. Okey, tak apa, kita teruskan, kita jangan buang masa nak cerita pasal banyak-banyak pun. Yang penting saya nak tunjukkan aplikasi quiz. Okey, sekarang kita klik create a new application. Sekarang jam 3.40, saya nak cuba siapkan dalam masa 15 minit. Okey, kita nak buat sini top brand. Okey, nak buat bahasa Malaysia ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke, bahasa Mandarin ke, bahasa Tamil ke, semua boleh buat tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. Hanya adalah laptop yang nak tukar karakter tu ya. Okay, so kita klik create. Sebenarnya apa yang kita tulis kat sini adalah display name. Apa saja kita tulis di sini tuan-tuan dan puan boleh diubah. Boleh diubah. Benda tu bukan final, kecuali bila kita dah publish tu final lah. Ni sekarang kita dalam pembinaan. So dalam pembinaan ni semua pun kita boleh tukar. Okay, kalau ada tuan-tuan puan-puan yang mendengar presentation saya pada hari ini adalah programmers, tuan-tuan puan ada kelebihan, tuan-tuan puan boleh ubah semua layout kita menggunakan CSS, dan tuan-tuan puan juga boleh menggunakan page kita yang dinamakan source code. Tuan-tuan puan boleh masuk HTML5, tuan-tuan puan boleh masuk PHP, tuan-tuan puan boleh masuk Java, tapi PHP dengan Java tu kena iframe. Okay, so okay, seperti kebiasaannya, template akan keluar. Memang saya salah satu di antara tag marketing saya kata banner app, template sudah sedia, pilih saja dan buat dalam masa 5 minit, app siap. Betul tuan-tuan puan-puan. Tapi sekarang saya nak menunjuk tuan-tuan puan-puan, saya tak suka guna template. Sebab template ni pun sebenarnya semua image-image yang ada ni dapat membantu tuan-tuan. Semua image-image ni perlu ditukar. Tapi template-template ni dapat membantu terutamanya rakan-rakan kita yang nak bina aplikasi untuk klien. So klien nak tengok sampel kan tuan-tuan puan, nak tengok sampel. So nanti tak payah tuan-tuan puan nak buat sampel-sampel, dah ambil je lah sampel ni, tak sampai 5 minit generate APK dah siap, tunjuk kat klien tuan-tuan puan, discuss, dah dapat duit deposit baru start buat. Okay, so saya akan klikkan template. Saya akan latih tuan-tuan puan bina daripada zero supaya tuan-tuan puan berani apa? Explore semua features yang kita ada. Saya nak buat 14 hari app challenge ni
ini sebahagian je features yang kita guna tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya akan teruskan, tapi saya takkan buatlah satu hari satu app. Memang agak taxing bagi saya sebab banyak nak kena editing dan sebagainya. Next saya akan buat satu hari ni mungkin bahasa Malaysia, besok bahasa Inggeris, ataupun saya alternate weekly dan sebagainya. Tapi sebab saya dah buka pula 14 hari, kita teruskan. Okay, so sekarang ni kita change your layout. Okay, layout tuan-tuan dan puan, untuk maklumat kepada mereka yang baru bersama-sama kami ada mempunyai to be exact 81 jenis layout. InsyaAllah kita akan tambah lagi di masa hadapan. Pasti tuan-tuan dan puan, layout-layout ini saya guna bahasa yang mudah lah. Kalau programmer nanti dia guna bahasa-bahasa lain sebab kita punya target market adalah non-coders, tapi programmer boleh faham lah, mereka lebih faham lagi. Okay, saya guna bahasa yang mudah yang orang layman boleh faham. Okay, layout-layout ini tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih ikut cita rasa masing-masing. Bila kita tengah buat ni pun boleh tukar. Saya selalunya kalau saya buat ni yang akhir. Okay, saya pilih lah layout yang ini. Okay, layout yang bawah-bawah ni dia lagi lagi follow current trend. Kita malah ada layout yang video, tuan-tuan boleh keluar video dulu. Kita ada layout kalau tuan-tuan lihat, ada nak kita Malaysia ni kalau yang business nak WhatsApp lah, nak Telegram lah, semua ada. Kita ada layout yang boleh capture data dulu. Dia nak buka, dia nak masuk app, kita kena bagi data. Tuan-tuan kalau cikgu, kita nak student kita bagi kita data. So ambil yang login, dia kena login, dah kena, dia memang terpaksa dah pun kan nak guna aplikasi cikgunya. Okay, so kita dah masuk layout, so kita tak payah risau tentang layout tu. Kita buat modifikasi di akhir nanti. So template ni tetap akan keluar ya tuan-tuan dan puan sampai kita masuk homepage kita ataupun kita pilih satu feature page. Dia memang automatik begitu. Okay, so saya akan pilih satu homepage. Saya dah sediakan sebenarnya. InsyaAllah kita teruskan. Okay, mana dia quiz? Okay, saya akan masukkan kira macam-macam lah top-top brand ni kan. Kita tengok gambar, kita tengok dia punya tagline dia. User kita cakap ini jenis apa. Okay, okay, so beres. Kita ni quiz sajalah yang kita boleh guna ni, logo-logo yang popular, tapi kita kena mix ya. Kita tak boleh kata macam Star Wars movie, semua gambar Star Wars, tak boleh. Tapi kalau campur dengan Marvel family, semualah jenis-jenis movie-movie dan sebagainya. Tuan-tuan puan, saya pun dah tak ingat dah. Okey, dah lama tak tengok wayang COVID-19 kan tuan-tuan puan. Okey, so macam biasa portrait and landscape. Kalau tuan-tuan puan lihat, kalau tuan-tuan puan pertama kali dengan kita, kalau kita ada yang perkataan ke, kita ada gambar yang mesti orang tu ni, yang ini dalam box ni adalah smartphone yang terkecil. Okay, lepas tu bila dia guna iPad, dia guna tablet 10 inch, tablet 7 inch, dia akan lihat lebih banyak. Okay, so dah masuk dah. Kalau kita tak puas hati kat sini, kita nak tengok juga, kita just klik see changes. Pada peserta yang telah menyertai kita, tengok dalam modul saya, boleh download previewer ke smartphone tuan-tuan dan puan. Setiap kali masuk tengok, setiap kali masuk tengok. Dan kadang-kadang dalam previewer lagi cepat daripada dalam laptop. Ini semua sebab kita kadang kat sini kita pakai jenis lain, kat sini Unify ke apa ke, kadang-kadang itulah masalah, itu masalah negara, tak boleh nak dibantu. Tak apa, kita teruskan. Okay, so yang kedua colors kita akan buat yang terakhir. Sekarang mari kita pergi features. Okay, kita pergi features. Saya ni expecting a call, so saya nak mute dulu, tak nak mengganggu. Okay, alright. So features ni quiz ya tuan-tuan puan. Kita boleh buat satu jenis quiz saja, kita boleh buat multiple quiz. Multiple quiz, banyak-banyak quiz. Lepas tu kita publish, apps dah live dalam store, kita nak tambah lagi quiz, boleh, tak ada masalah. Hanya kita dah open the resources untuk quiz. Bermakna sebab kita ada peserta kita, dia buat sampai satu quiz tu saya rasa dekat
500 soalan. So masa tu kita ada sedikit masalah sebab programmer masa tu berbual limitasi. So kita dah buka limitation tu. Tapi saya nasihatkan kepada tuan-tuan perempuan, usahlah masuk banyak sangat macam tu. Satu kuis tu kita buatlah dalam 200 soalan macam tu. Kalau nak buat banyak lah, saya ni nak tunjuk 45 je, nak sample je. Tapi kalau saya buat kuis, saya buat satu kuis tu dalam 50 soalan. Kan banyak sangat pun jenuh, orang berhenti tak dapat nak habiskan pula kan. Tapi dia akan guna berkali-kali. Terpulang itu strategi tuan-tuan puan. Tapi nasihat saya, satu kuis page tu buatlah kalau nak banyak-banyak 200 soalan. Lepas tu boleh buat multiple kuis. Lepas tu kalau kita ada banyak, kita boleh masukkan dalam satu folder. Dan dalam folder pun boleh ada ni katakan ni pasal top brand, ni pasal world flag, ini pasal lagu-lagu negara, ni pasal kalau ikut strategi tuan-tuan perempuan lah ya. Okey, yang penting buat je satu soalan kuis, upload dulu. Yang bagus sistem kita ni dia boleh sync automatically. So nanti sambil-sambil duduk tu tambah dia akan, siapa yang dah download app kita tu dia buka, hari tu hanya ada top brand aja, ataupun hari tu hanya ada movie, ini dah ada soalan lain. So dia akan orang kata macam tak nak orang kata uninstall aplikasi tuan-tuan perempuan ya. Peminat kuis ni ada ya tuan-tuan perempuan, dan kuis ni adalah antara aplikasi yang kalau kita dapat lah orang kata masuk ke dalam top apps tu, juta jugalah download dia ya. Okey, so mari kita teruskan. Okey, macam biasa kalau saya tunjukkan ni, tu masalah tu Katina punya style lah. Kalau tuan-tuan perempuan nampak, walaupun tak ada nama saya, ni mesti Katina saya mesti ada explanation. Mungkin tu dah ni. Tapi sebenarnya buat apps ni tuan-tuan perempuan tak payah explanation, terus saja soalan ya, terus saja ke kuisnya. Tapi tak apa, sebab saya nak tunjukkan juga sedikit feature yang lain. Kalau tidak, kuis saja. Okey, so saya boleh bawa sini info. Saya boleh bubuh cover as usual. Saya tak suka image ni tuan-tuan perempuan. Saya tak suka slider ni okey, dia macam cover banyak. Tapi selalunya kita gunakan untuk kalau kita bina aplikasi perniagaan lah ya. Tapi itulah terpulang pada masing-masing. Saya ada buat cover ke sini. Saya rasa saya tak ada buat cover. Tak apalah, saya buat cara yang lain hari ni. Okey, kita masukkan teks. Okey, di sini juga kepada mereka yang programmer, ada source code. Suatu ketika dahulu kita punya source code ni ada sedikit masalah, tetapi sekarang dah boleh. Tetapi dalam source code kita ni okey, kejap kita kena masuk ni. Saya nak masukkan katakan alright, okey. Okey, yang dalam ni tak boleh iframe ya tuan-tuan. Okey. Okey, so saya nak masukkan gambar. Mana dia gambar? Oh. Ni dia. Aduh. Dah penat lah ni. Dah 2-3 hari tidur lewat sebab nak buat ni. Over ambitions. Itu sebab orang siapa? Apa tu? Yang that lady, yang Indian lady yang buat YouTube tu, tak nak masuk TV, dia charge mahal-mahal sebab dia kena siapkan YouTube video dia. Kita ni sebab mau buat app, tapi sebab saya masuk ke YouTube juga, dia punya nak editing dia, rendering dia. Macam ni kalau saya buat video 30 minutes, rendering dia nak 1.5 jam tuan-tuan puan. So rupanya memang kira macam satu hari kerja jugalah. Buat apps je lagi seronok. Tapi sebab sebab kita nak bercerita tentang ni. Okay, so tengok tu dia dah ada ni, tapi sebab perkataan kita tak banyak nampak macam tak berapa cantik kat situ. Saya sebenarnya suka large. Okey, katakan kita pergi ke sebelah alignment belah ni dan kita bubuhlah perkataan banyak sikit. Okey, ni kena ceritalah macam mana nak guna ni kuis ke ataupun latar belakang ke apa ke, peraturan ke, cikgu-cikgu nak bubuh tu terpulang masing-masing. Okey, saya hanya buat sebagai satu sampel saja. Tapi aplikasi ni memang saya akan publish. Okey. Saya dah ada 50 image saja sudah tersedia. Tapi saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan. Okey, saya buat apps, saya ada sistem bukan saja mengajar tuan-tuan perempuan, saya juga membina aplikasi. Ni nampak cantik sedikit. So kita boleh buat begitu dan saya nak teruskan ke quiz. Quiz. Okey, ini dia quiz. Okey. Mudah saja page quiz kita ya tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, kalau kita lihat di sini ya, ini kuis kita sudah pilih. Kita pergi bawah, kita tengok balik, dia akan ada kuis mana Q. Tak nampak Q ni. Okey, kita just bubuh sini kuis. Dan tuan-tuan boleh lihat ada kuis lagi. So bila ada kuis lagi dekat situ, bermakna kita boleh bubuh multiple, banyak kali. Page ni kita boleh guna berulang-ulang kali. Sama macam custom page, berulang-ulang kali. Okey, saya nak pilih sekarang ni sementara tu, okay, tak apa, nanti kita masuk situ balik. Saya nak pilih push notification. Saya nak tunjuk je ni pada mereka yang first time. Okey, push notification adalah antara page-page yang kita hanya boleh guna sekali. So tuan-tuan lihat saya dah pilih push notification. Saya cuba search balik push notification, dah tak ada, tak boleh, tak akan jumpa. Okay, push notification ni kita boleh hantar kan, kadang tuan-tuan puan lihat ada hantar notification melalui apps dan sebagainya. Itulah dia. So saya nak banner semua dulu. Saya akan macam biasa, saya akan bubuh share. Okay, sebab kuis ni mungkin untuk ni kita bubuh, boleh bubuh notepad. Kita ada notepad. Okay, notepad ni boleh tuan-tuan puan banner sebagai satu aplikasi notepad saja. Okay, ataupun tuan-tuan boleh buat satu aplikasi utility, notepad lah, currency converter lah, apa weather forecast lah, apa semua boleh. Okay, kita masuk notepad ni. Yang bagusnya kalau mereka katakan misplace lah, kita punya, dia punya smartphone hilang, jatuh, dia kena download balik apa yang maklumat yang dia masukkan dalam notepad tu, dia masuk balik dia punya login, tak payah create another account, akan keluar balik. So itu sebab dia ada login di sini, okay, untuk notepad. Okay, so saya rasa okay, disebabkan kita ada login tuan-tuan dan puan-puan, okay, kita perlu ada privacy and policy. Maknanya kita janji, aku janji bahawa kita tidak akan membuat perkara-perkara yang melanggar peraturan dalam menyimpan maklumat dan data-data pengguna-pengguna kita. Sebab tuan-tuan puan-puan boleh dapat tuan-puan boleh export out detail-detail ini dan gunalah dengan baik. Okay, so alright, so kita dah ada ni. Okay, more ni automatically keluar ni sebab kita pilih layout tu. Okay, ia bergantung, dia automatik, kadang-kadang duduk tengah, kadang tu, tapi tak apa, dia akan paling bawah nanti bila betul-betul kita preview. Okay, so sudah beres. Okay, tapi belum siap lagi, saya nak tunjukkan isi kuis. So kita akan masuk kuis. So apa dah nak hampir siap dah sebenarnya aplikasi kita ni. Tak ada coding kan? Apalah, terpulang pada tuan-tuan puan-puan untuk menilai sama ada saya bercakap benar atau tidak, ya. Okay, so sekarang ni kita dah masuk dalam kuis. Ini yang penting, kita punya topik pada hari ini. So apa yang perlu? Okay, dia ada kena ikut peraturan tuan-tuan puan-puan. Kepada mereka yang telah menyertai kita, saya dah bagikan login untuk ke akademi kita. Sila pergi ke feature pages, quiz, tengok kat dalam manual. Sambil saya tunjukkan dalam ni, ikut sambil tu kena tengok manual. Sebab dia ada step by step, kena ikut, kita tak jadi. Okay, tuan-tuan puan-puan, kita tak perlu buat coding, betul. Tapi kita kena ikut peraturan membuatnya. Kita tak boleh nak buat sini, langkah ada setengah tu kita boleh pergi sini dulu, kita boleh pergi sini. Tapi dia ada macam peraturan juga kita kena follow. Kalau tidak, page tu tak siap. Kalau tidak, page tu tak siap. Dan nanti bila page tu tak siap, nanti kan ada orang tanyalah bug. Itu sebenarnya bukan bug. Kebanyakannya page kita yang kita dah sediakan, insya-Allah bug tu telah kita atasi. Tapi kadang-kadang mungkin juga berlaku bila kita masuk satu feature page yang lain, mungkin dia akan berlaku sedikit komplikasi walaupun kita cuba nak kurangkan. Tetapi saya tak boleh cakap IT ni tak mungkin akan berlaku bug. Tapi insya-Allah tak ada. InsyaAllah tak ada. Tapi kebanyakannya selalu bila page tu tak jadi sebab kita sendiri tak masuk ikut peraturan. So seeloknya bila kita pilih feature-feature page macam share app, notepad ni semua very straightforward lah. Macam quiz, appointment, macam tadi saya buat e-commerce, nanti e-hailing, nanti kita nak buat loyalty program, kita itu semua kena ikut peraturan. Kita tak boleh main
Kalau tidak, dia nanti ada masalah dari segi coding. Sebab sistem kita memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu kod, betul. Tetapi apa yang tuan-tuan puan buat, dia kena translate juga untuk kod, untuk membolehkan bagi publish to Google dan Apple. Okey. Baiklah, mari kita teruskan. Manage model. Okey, so di sini ada setting yang tuan-tuan puan boleh lihat. So itu sebab kalau peserta kita yang dah sertai kita, elok buka lah, so boleh nampak lagi clear. Sebab kadang-kadang dalam video ni dia tak berapa clear ya. So show correct answers after each question. So ini nak atau tidak? Saya selalu tak nak lah, sebab saya nak dia buat berulang kali. So nanti bila akhir nanti dia ada result screen. So show score, pasti mesti show score. Show correct answer percentage. Terpulang pada tuan-tuan puan-puan lah. Boleh lah. Okay. Okay. Show grade corresponding to score. Kita boleh buat setting grade. Show correct answers for every asked question pun boleh. Allow quiz to be answered multiple time. Boleh. Saya cukuplah bagi saya. Okey, semua ni terpulang pada kita ikut masing-masing. Okey, tapi pasti show correct answer after each question saya tak akan buat. Tapi kalau tuan-tuan buat untuk soalan macam PMR ke, UPSR ke, apakah, elok bagilah, sebab tuan-tuan puan, orang tuan-tuan puan nak student guna tu dan menjawab soalan sebab dia nak belajar. Kalau tak bagi jawapan, dia nak belajar macam mana? Okey. Okey, di sini tuan-tuan puan boleh bubuh lah thank you message. Saya buat dalam bahasa Malaysia ni kan. Terima kasih kerana menggunakan aplikasi kami. Sila cuba lagi atau sila download. Okay. Saya ni dah buat latihan daripada tahun 2013 tuan-tuan dan puan. Saya memang tak suka nak tulis apa perkataan yang perlu dinyatakan di sini, kerana apa yang berlaku adalah semua nanti akan tiru apa saya tulis. Kita tak boleh memudahkan sampai begitu tuan-tuan. Kalau saya buat begitu, saya nampak memudahkan tuan-tuan puan-puan. Tapi belah Google dan Play Store dia tak suka. Nanti dia tengok semua sama. Nanti itu yang tak ada perbezaan. Tak boleh. Kita mesti unik, kita mesti ni. So perkataan walaupun dianya kita dah sediakan, tapi nanti perkataan ikut masing-masing, ada dia masing-masing, ada perkataan masing-masing dan sebagainya. Kalau worst case scenario lah, tuan-tuan puan tak tahu nak buat apa pun, perkataan nak tulis pun, tuan-tuan puan tengoklah aplikasi online, nampak sebagai inspirasi dan ubah. Mesti kena ubah. Okay. Alright, so okay, so macam tu dah cukup. Okay, so itu kita dah buat. So sekarang saya nak buat grade dulu. Kita belum lagi buat soalan lagi ya tuan-tuan puan, kita buat grade. Okay, sebentar ya tuan-tuan puan, saya nak pause ke. Okay, maaf tuan-tuan puan, tadi ada panggilan telefon yang masuk, so sebab saya pause sebentar. Okay, so sekarang kita dekat grade. Okay, so grade name ni kita boleh buat macam-macam grade ya kalau kita nak. So katakanlah kita buat sini champion, ataupun grade 1, grade A ke apa, tak apalah. Pulang kat tuan-tuan puan, champion. Markah champion ni daripada 90 ke 100, percentage correct pun boleh, point pun boleh. Terpulang kat tuan-tuan puan dan bagilah kata-kata motivasi dekat sini. Saya tulis sini kata-kata motivasi lah. Okay. Okay. Dan kemudian saya save. Okay. Itu bermakna itu grade yang pertama. Okay. Okay. Aduh, internet okey tak ni? Dia error keluar tu selalunya internet dia tuan-tuan puan. Okay. Connected. Okay. Line tak saya tak berapa bagus hari ni, Unify. Kalau tak saya kena pergi ke Celcom. Tak apa, kita cuba dulu. Okey, setelah tu kita nak add grade. Saya buat 2 grade je lah tuan-tuan puan. Berapa grade? Terpulang kat tuan-tuan puan. 3, 4, 5 boleh, tak ada masalah. Okey, so saya buat sini apa dia moderate. Okey. Tapi guna perkataan canggih lah sikit tuan-tuan puan. Okay, 50 ke. Tadi kita ni kan, so kita buat sampai 89. Okey, betul, kata-kata motivasi juga kat sini. Okey, ni cikgu-cikgu ni tahulah apa motivasi, nak bagi semangat anak buah supaya terus dapat 100% jadi grand champion. Okey, boleh tuan-tuan buat mana 100% correct, grand champion. Boleh buat grade tu juga.
Okey, so saya buat 2 grade saja sebagai apa orang kata, sebagai panduan. Okey, tak syok betul keluar error tu, tapi macam itulah tuan-tuan dan puan. Okey, tapi tuan-tuan dan puan lihat dia dah masuk dah champion moderate. Okey, tak ada apa masalah. Okey, itu hanya internet saja. Sebab kalau adalah apa-apa masalah from time to time, biasalah ada maintenance ke apa, kita akan inform terlebih awal. Okey, insya-Allah. Okey. So, okey, dan sekarang kita nak buat dia punya question. So, kita boleh kita boleh buat section ya. Makna kan kalau masa kita soalan periksa dulu, dia ada section A, section B, section C. Makna macam contohnya lah, saya buat sekarang top brand. So, saya boleh buat section pertama movies punya top brand. Saya boleh buat yang kedua IT punya top brand. Yang ketiga refreshment punya top brand. Itu namanya section. Ataupun kita buat just satu section je. Tapi yang penting mesti ada satu section. So, saya akan buat hanya satu section saja sebagai sampel. So, saya akan bubuh sini top brand quiz. Okey, dan saya akan klik OK. Dan saya akan buat 2 soalan je lah ya tuan-tuan dan puan. Sebab lepas tu sama je. Okey, tapi dia ada teknik. Kita kena publish 2 kali baru kita punya kuisnya selesai. So tengok tuan-tuan dan puan, di sini ada add a section. Sekali lagi kita tak mau, kita ada satu section je, kita nak add a question. So saya hanya pilih ni. Upsi, saya kena buka dah. Sebentar ya, saya nak kena buka dah saya punya soalan-soalan. Sebentar. Okay, saya dah buka dah rasanya. Dah. Okay, saya nak ni. Okay, soalan pertama saya. Okay, so itulah dia. Sebab kita kena prepare. Kita boleh ubah ya tuan-tuan dan puan. Kita boleh ubah, tak ada masalah. Okay, so di sini ini information. Ini adalah chat box. Ini adalah radio. Maknanya radio ni hanya satu jawapan saja yang tepat. So kita nak buat radio. So question saya adalah tu Apple lah tu jawapan dia. So saya juga boleh buat soalan dalam bentuk image, tapi kali ini saya buat dalam bentuk teks. Okey, dan kemudian saya ni nanti yang kedua saya buat dalam bentuk ni, dan kita boleh buat image dengan jawapan pun terpulang. Okey, di sini time limit. Okey, so yang ni kita buat 60 second, tapi 60 second soalan saya ni tak maulah, kita buat 30 second. Kena cepat, pantas. Okey, option pertama, okey, saya akan bubuh begitu. Okey, dan saya akan bubuh gambar. Okay, gambarnya, okay, jawapan dia is Apple. So amended image, sebab kita kena resize ya. So mana gambar Apple? Ini Apple, ni jawapan. So saya akan bubuh IBM dulu. Okay, kadang-kadang gambar dia keluar kat belakang macam ni. Tuan-tuan apa klik je OK kat situ. Okay. Okay, sudah keluar. Ni correct answer ke? Tak. Okay. Lepas tu, sebab saya tak nak tulisan kat situ, saya buat 2. Saya buat, tak mau lagi jawapan tepat lagi. Saya nak buat apa ya? Oracle. Saya dah prepare dah ni. Okay. Saya nak buat 3 soalan je tuan-tuan dan puan. Okay, sebab 3 soalan tu cantik je kat dalam smartphone tu. Sebab kita just nak passive income ya tuan-tuan dan puan. Tapi kalau tuan-tuan buat soalan untuk apa? Untuk IPSR ke apa, kena bubuh banyak lah ya. So saya nak buat ketiga. Okey, dan ini adalah jawapan yang tepat, iaitu Apple. Okey. Mudah je ya tuan-tuan puan. Tak ada coding. Correct answer, dan kita boleh bagi skor. Okay, tuan-tuan pun boleh buat 1 skor, ataupun tuan-tuan puan boleh buat 10, setiap satu terpulang kepada tuan-tuan puan. Saya selalu biar je lah 1, sebab kadang-kadang kalau kita bubuh yang lain ni, kita akan lupa. So di sini ada logic trigger dan sebagainya. So kita tak akan dwell on that, sebab kita nak buat simple quiz. Sebenarnya kalau tuan-tuan perempuan nak bubuh macam-macam lagi, dia ada skip to question, always. Kita ni nanti bila habis je nanti, kita nak end quiz. Jangan lupa end quiz. So kita tak ada ni. Okey, kita delete yang ni.
Okey, kita pergi atas dan kita klik OK. Satu soalan dah siap. Okey, saya akan buat soalan yang kedua. Kali ni soalan kita saya akan buat question dia dalam image. Okey, so yang pertama tu dia boleh nampak lah dekat sini tuan-tuan puan. Tapi page yang kedua, ketiga kita tak boleh nampak dah sampai kita siap. Okey, tapi kita boleh nampak di sini. Nampak di sini ya. So saya akan add another question. Okey, sama juga di sini tapi sekarang ni saya akan add a picture. Tunggu dulu, saya nak tengok apa soalan saya ada. Nak picture apa Okey, Amazon. Ada tak Amazon? Okey, bermakna soalan saya ni dalam bentuk picture. Ini semua kreativiti tuan-tuan puan. Ataupun soalan ada picture, ada teks, dua-dua pun boleh. Jawapan ada picture, ada teks pun boleh. Atau jawapan hanya terpulang Tapi saya nak hanya buat ni. Sama juga, saya buat 30 second. Okey, jawapan dia pula nanti. Okey, saya akan pilih. Okey, so saya akan ambil yang ni dulu. Okey, pasti jawapan tu salah. Okey, yang dua ni saya nak buat jawapan yang betul. Okey. Inilah. Kejap, ini Microsoft Amazon. Ni dia. Ini jawapan yang betul. So, correct answer 1 point. Dan kita akan buat soalan jawapan yang ketiga yang mana salah. Okey, so saya akan buang. Okey, katakanlah dah banyak dah soalan saya ni lah. Okey, so sekarang ni ini soalan saya yang terakhir dan saya akan end quiz. Mesti end quiz tuan-tuan puan. Kalau tidak, quiz tu tak berhenti. Nanti tak boleh ada markah. Okey, mesti ada end quiz dan kita akan klik OK. Tapi janganlah buat 2 soalan je tuan-tuan puan. Ini question. Okey, dia nak juga bubuh ni. Please refer logo for answer. Okay, so saya akan klik OK. So kalau ada benda tertinggal ke apa ke, dia akan dia akan bertanya, dia akan bagi alert. Okay, alright, so dah siap dah. Okay, so sekarang tuan-tuan puan dah siap. Kita pergi tengok semua dah okay. Okay, ini dia. Pergi bawah, ini ada. Ini peraturan dia. Tak buat ni, dia tak ni. Kita publish. Mana kita publish quiz punya page tu. Kita klik publish. Okay, yang ini ni. Okay, ini kita punya ni. Ini sebenarnya. Okay. Alright, so sekarang ni. So ini sebenarnya bagus untuk cikgu-cikgu untuk kita yang lain ni pun tak apa. So saya buat sini top brand aja. Okay, saya buat sini top brand _1. Ini untuk kita punya rekod. Bermakna sekali orang buat quiz tu, katakan kita nak tengok result dia untuk group yang ni. So kita boleh buat lah quiz dah jam 4, kelas apa ni. So nanti kita dapat dia punya result, kita punya markah. Bila dia orang dah jawab soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh. Okey, sekejap. Saya kena klik publish ni sebab dia tu di situ. Are you sure? Okey, boleh modify je tuan-tuan dan puan, tapi nanti dia kena top brand number 2. This name will not be visible. It will only show in the result view. Makna tuan-tuan dan puan-puan je lihat. Okey, dah habis quiz. Tuan-tuan dan puan-puan tak nak, especially yang cikgu-cikgu kan. Macam saya ni, semua orang pun boleh jawab. Okey, kita tak nak anak murid kita buat lagi soalan ni. Ni ada available from menu. Sekarang dah tak boleh dah jawab soalan. Dia buka, dia tak boleh jawab soalan. So tuan-tuan puan boleh buat macam tu kalau tuan-tuan puan nak tengok result setiap group. So nanti bila satu lagi tuan-tuan puan buka balik publish quiz, dan sekarang quiz _2 ataupun dah jam 4, dah jam 5 terpulang kepada tuan-tuan puan. So saya buat apalah Okey.
Okay, so tuan-tuan puan dah siap dah aplikasi kita. Dah siap, tapi nanti kan dalam share app, dalam push ni kita kena tulis lah apa kita nak, kita punya pengguna kita share aplikasi dengan kawan-kawan dia. So bila app kita dah publish kat Play Store, App Store, pastikan masuk balik, pergi kat promote. Dekat dalam promote ni, bagi saya klik di sini, tuan-tuan perempuan kena bubuhkan apa dia, tuan-tuan perempuan kena bubuhkan ni link di Android Store, link di iOS. Okay, so kalau tuan-tuan perempuan katakan buat aplikasi untuk perniagaan, kita dah ada ni, kita boleh download QR code, masuk kat business card kita dan sebagainya. Okay, itu semua benda tambahan. Okay, so sekarang saya nak pergi balik kat editor. Sekarang saya nak pergi dekat application. Okay, saya nak pergi kat application. Okay, so di sini kita nak masukkan application icon. Okay, ni size 256. Okay, tuan-tuan puan, saya repeat quiz ni kita boleh buat macam ni tapi kena mix. Alright, GC1 is CSS kalau tuan-tuan puan programmer. Saya masukkan image 512 untuk push notification. Oh, alhamdulillah internet bagus, cepat dah. Okay, kita klik save. Dan kita akan masuk splash screen ataupun startup image. Saya buat yang sama je. Okay, pastikan dia buka Dia buka penuh baru kita klik OK. Kalau dia tak buka penuh tuan-tuan dan puan, nanti dia jadi hitam. Dia jadi hitam. Okay, dah masuk. So kita pergi balik colors. Okay, ni icon ni tak masuk ni maksudnya tak masuk, tak apa, kita tengok. Ni dia masuk kat sini. Kadang-kadang dia tak masuk, kita kena masuk lagi sekali. Benda tu normal masuk. Okay, nampak dah masuk. Okay, dan dia lambat sikit tuan-tuan puan. Okay, so di sini tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan programmer, bawah ni ada advanced customization CSS, semua layout kita. Semua tuan-tuan puan boleh modify secara CSS. Dan kemudian source code tuan-tuan puan boleh create something new. Okay, so kita bagi dia keluar dulu di sini. Okay, tuan-tuan puan, sekarang ni kita nak buat setting dekat home page. Kita nak siapkan aplikasi kita. So kalau kita klik di sini sekarang ni, okay, so kita akan lihat seperti ini. So saya akan tunjukkan untuk kita warnakan ni. Okay, so sekarang ni teksnya warna hitam. So saya akan pilih ni warna apa saya buat warna merah je lah tuan-tuan puan, so senang. Saya nak tunjukkan perbezaannya. Okay, tu dah merah. Image ni saya tukar merah juga. Tu nampak image yang merah. Background ni yang putih ni tuan-tuan puan. So kita buat macam light sikit lah. Light sikit, tak boleh merah lah, kena buat warna lain kan. Okay, dan border ni is this white border. Kan saya pilih merah juga. Okay, so dah tukar dah tu. Okay, kita just klik balik di sini dan kita okay, kalau nampak macam boleh buat bit more lighter. Buat putih je lah. Okay, kadang-kadang ini lah sebab
selalunya ini kita buat yang terakhir lah ya tuan-tuan puan. Okay, so kita dah set dah homepage ni. Kadang-kadang setting di homepage ni ya tuan-tuan puan, kita boleh juga lihat di design, tapi kalau tak silap saya layout design ni itu saja dekat homepage. Kadang-kadang kita ada kat sini. Ada setting visible from all pages. Maknanya kalau kita nak benda ni dekat semua page kita nampak. Tapi elok-eloknya tak perlulah dekat homepage dia nampak. So kita boleh buat setting. So next sekarang ni kita nak pergi ke publication ya tuan-tuan puan. Okay, kita pergi publication. Kita nak generate APK. Dan next step adalah tuan-tuan puan boleh publish ke Google Play Store dan Apple App Store. So alhamdulillah dapat kita siapkan aplikasi kita ni ya. Tinggal sikit je lagi tuan-tuan puan. Okay, so kita dah di publication. Tuan-tuan puan boleh lihat di sini bagaimana kita nak bubuh bundle ID dan package name ni. Nanti tuan-tuan puan boleh refer kat video saya. Display name ni pun boleh diubah. Okay, monetization of apps ni, AppMob, kita buat quiz, memang kita kena ubah lah sebab kita nak monetize ya. Dan kemudiannya kita ready already. So kita pergi ready publish my app. Mudah ya tuan-tuan puan, tak ada coding. Okay, tapi saya tak adalah bubuh banyak sangat informasi tadi lagi. 2 je tak boleh lah. Kalau macam tu tak cukup lagi untuk publication. Tuan-tuan puan kena tambah. Tapi saya just nak tunjukkan step by step. So saya dah ada subscription plan. Saya klik tu dan terus save. Dan kemudian kita akan boleh generate APK. Okay. Alright, so sekarang kita klik here to go back to your application list. Dan kita masuk balik ke dalam aplikasi kita. Okay. Dan kita pergi balik ke publication. Dan kita nak buat final step dah. Sikit je lagi tuan-tuan, sikit je lagi. Okay, so kita dah ada subscription, kita dah ni, dan sekarang ni tuan-tuan boleh lihat mobile source code dah keluar. So kita akan generate APK. So kita kena tunggu dia tulis situ generating, seperti aplikasi-aplikasi kita yang telah saya lakukan terlebih dahulu. Dan generating dah keluar. So dalam masa 1 minit setengah lah tuan-tuan puan, 2 minit lah APK kita akan ready. Sistem akan menghantar ke email tuan-tuan puan dan juga melalui app builder ni. Kita tunggu sebentar sampai APK ready. So tuan-tuan puan, saya telah menunjukkan dengan tuan-tuan puan bagaimana mudahnya tuan-tuan puan boleh membina aplikasi menggunakan sistem kita tanpa coding ya. Kami amat berharap dan ini pasti dapat membantu tuan-tuan puan terutama yang tidak tahu programming. Kalau takkan membina aplikasi ini ada sesuatu yang alien, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai programmer. Termasuklah saya tuan-tuan puan, masa saya bermula membina aplikasi pada tahun 2013, saya tak tahu apa-apa pun mengenai IT programming. Sekarang ni dah bolehlah sedikit-sedikit tapi saya dah membina lebih daripada 500 aplikasi dan saya share dengan tuan-tuan puan kerana saya ingin membantu tuan-tuan puan untuk membina aplikasi tuan-tuan puan sendiri. Dan bila kita bina aplikasi ni tuan-tuan puan, hajat kita melakukan step by step ni seperti yang saya sebut terlebih dahulu tadi adalah untuk mencetuskan idea, memberi bantuan kepada, sebab ada orang dia tak tahu apa benda yang dia nak bina. So kita nak cetuskan supaya tuan-tuan puan faham bagaimana nak buat step by step, dan puan-puan clear bahawa tuan-tuan puan boleh bina tanpa apa-apa kepulauan coding. Dan after that, tuan-tuan puan, knowledge yang tuan-tuan puan ada tu, go out and build more apps insya-Allah. Dan kita akan terus bantu tuan-tuan puan melalui Facebook support kita, melalui Telegram support kita, melalui WhatsApp support kita, dan kita
kita amat yakin tuan-tuan puan-puan bahawa tuan-tuan puan-puan mampu membina aplikasi walaupun tuan-tuan puan-puan bermula tanpa pengetahuan coding. Kalau kemudian tu tuan-tuan puan-puan nak belajar, nak kemas kini, nak ni, boleh. Okey, ada peserta-peserta kita, mereka pergi ke tahap tu, ada peserta-peserta kita, dia tak kisah pun. Alright, terpulang kepada masing-masing masa yang tuan-tuan puan-puan boleh sediakan. Okey, ada satu pendapat mengatakan pembinaan aplikasi sendiri ni menjimatkan wang tapi melibatkan masa. Kita at the end of the day tuan-tuan puan-puan, masa kita tu pun itu wang, betul. Tapi at the end of the day tuan-tuan puan-puan akan ada lebih kontrol. Okey, walaupun memang tuan-tuan puan-puan kena spend masa buat ataupun tuan-tuan puan-puan usahawan, tuan-tuan puan-puan ada staff, tuan-tuan puan-puan boleh latih staff tuan-tuan puan-puan buat, tetapi dia punya implikasi di masa depannya memang akan banyak, insya-Allah, kami yakin. So okey, so kita try sekarang ni refresh balik page ni. Saya pasti APK sudah siap. Mari kita tunggu, insya-Allah, sebab saya rasa dah 2 minit. Alright, alhamdulillah. Okay, internet has been kind to all of us. So kita klik ni, download latest. Dan APK dah ready, dan pada kebiasaannya eloklah sebelum tuan-tuan puan-puan publish, kita masukkan dulu, kita download, masukkan dalam smartphone kita, test, kita dah pasti, dan kemudian kita publish ke Google Play Store. Pada peserta-peserta kita yang telah pun join program kami ini, tuan-tuan puan-puan boleh tuan-tuan puan-puan boleh pergi next step, publishing ke Google Play Store dan juga publishing ke Apple App Store menggunakan video dan manual yang kita sediakan. Tetapi bila nak publish kat Apple tu tuan-tuan, ada banyak benda lagi kena buat, sebab Apple ni dia punya ni very strict. InsyaAllah kita akan share perkara tersebut di masa hadapan. Okay, so mari kita balik, kita nak tamatkan program kita pada hari ini, iaitu saya telah menunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan betapa bahawa mudahnya untuk membina aplikasi kuis, dan kami menjemput tuan-tuan puan-puan, cubalah kalau tuan-tuan puan-puan nak cerita, tuan-tuan puan-puan pensyarah, tuan-tuan puan-puan cikgu-cikgu, pasti kuis dapat membantu. Kalau tuan-tuan puan-puan bukan dalam bidang latihan, kita masih boleh buat aplikasi kuis, kerana aplikasi kuis ni memang saya suka tuan-tuan puan, because kalau dengan right strategi, insya-Allah kita boleh mendapat download yang banyak. Dan juga aplikasi kuis ni kita boleh play around sedikit dengan copyright trademark images, tapi macam saya sebut pada peringkat awal, kita kena campurkan dia, kita kena mixkan dia. Tak boleh, maksud kat sini saya nak fahamkan supaya tuan-tuan puan tak ada buat kesilapan. Bermakna katakan saya buat kuis movie lah, macam saya sebutkan awal tu. Okey, kita buat Star Wars, kita buat Star Trek, kita buat kartun, kita buat Marvel, kita buat, makna dia punya pengusaha muzik ni, movie ni adalah daripada berbagai-bagai. So kita tidak melambangkan satu company. Okey, contohnya apa lagi? Apa example supaya benda ni faham Okey, katakan toiletries ataupun produk certain brand. Okey, kita tak boleh katakan kita gunakan minyak wangi lah, katakan kita gunakan brand Boss, kita gunakan brand macam-macam lah, Estee Lauder dan sebagainya. Semua produk-produk dalam Estee Lauder, semua produk-produk Boss, kita satu aplikasi tak boleh. Tapi kita combinekan semua minyak wangi brand-brand yang ada di dalam market, kita jadikan satu soalan, boleh. Bukan satu soalan, satu kuis boleh. Bermakna kita tidak melambangkan satu brand macam kita represent dia. Itu Google tak bagi, itu Apple tak bagi. So itulah saya rasa penerangan terakhir agar tuan-tuan puan-puan faham. Sebab kadang-kadang kita tak mau juga buat-buat, nanti kan Google tak approve aplikasi tuan-tuan puan, dia kena mix. So dengan itu sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan kerana telah bersama-sama saya, Kartina Abdul Ghani, di AMB. Dan saya menjemput tuan-tuan puan-puan, marilah bersama-sama kami
sekiranya tuan-tuan puan-puan merasakan AMB boleh membantu tuan-tuan puan-puan untuk membina aplikasi dengan cara mudah tanpa coding. So dengan itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kerana bersama-sama saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Let's jom bina mobile apps.